Makan kata itu. Oh, siapa di sini yang nak makan kata? Hello semua, salam ceria dan salam ukhuwah. Saya Arwan bin Aziz, merupakan seorang speaker dan juga seorang penulis yang memberi fokus kepada bidang soft skill, iaitu kemahiran insaniah, pembangunan diri, pengurusan sumber manusia, latihan, penulisan dan juga perkara-perkara yang berkaitan motivasi dan inspirasi. Pada mereka yang baru melihat video ini, jangan lupa untuk klik butang subscribe bagi mendapatkan informasi video-video saya yang terkini. Makan kata itu. Oh, siapa di sini yang nak makan kata? Siapa yang nak makan kata? Baik, tajuk kali ini, makan kata ataupun eat that frog, adalah sesuatu yang catchy dan sebenarnya tajuk perkongsian saya pada kali ini adalah berkaitan dengan ulasan buku, dan buku tersebut adalah bertajuk Eat That Frog yang ditulis oleh Brian Tracy dan merupakan sebuah buku yang bestseller antarabangsa. Dan apa kisah sebenarnya buku ini? Okey, apa kisah sebenarnya buku ini? Buku ini menceritakan berkaitan dengan productivity, prestasi kerja dan juga perkara yang berkaitan dengan pengurusan masa. Jadi, apakah sinonim kata dengan productivity ataupun prestasi kerja dan pengurusan masa? Dan sebenarnya kata itu merupakan satu analogi ataupun simbolik kepada tugas, task ataupun kerja yang terbesar dan paling penting. Jadi tugas itu akan memberikan impak yang besar dalam kehidupan seseorang. Oleh itu maksud makan kata di sini adalah membuat kerja ataupun menyiapkan sesuatu tugasan. Makan kata itu maksud dia adalah menyiapkan kerja ataupun menyiapkan sesuatu tugasan. Saya tertarik dengan ungkapan di dalam buku ini, iaitu sekiranya kita perlu makan 2 ekor katak, makanlah yang paling hodoh sekali. Jadi for sure bukan kita yang makan katak. Maksudnya jika kita diberikan tugas ataupun diberikan kerja, makanlah yang paling hodoh sekali. Bukan kita perlu comparekan, bandingkan antara katak A dan katak B, mana yang paling hodoh, adakah ada katak yang cantik atau katak yang hodoh. Itu bukan point dia. Point dia adalah katak yang paling hodoh adalah kerja-kerja ataupun task yang paling penting dan terbesar. Kerja-kerja yang paling penting dan terbesar. Oleh itu, dikatakan jika ada 2 ekor katak, makanlah yang paling hodoh sekali. Maksudnya kita perlu menyiapkan tugas ataupun kerja yang paling penting dan yang paling terbesar sekali. Jadi apabila melakukan pekerjaan tersebut, lakukan secara bersungguh-sungguh. Dan itu adalah berkaitan dengan introduction ataupun pengenalan kepada buku Eat That Frog. Dan seterusnya, poin-poin yang akan saya kongsikan, ada beberapa poin, dan kita akan lihat dan kita akan cuba perhalusi dan kita akan cuba ambil untuk kebaikan diri kita. Poin yang pertama
adalah matlamat yang tertulis. Okey, matlamat yang tertulis. Matlamat yang tertulis, okey, dengan jelas mempunyai kesan yang hebat kepada pemikiran kita. Dan matlamat ini sebenarnya dapat memberikan motivasi dan merangsang kita supaya bertindak. Oleh itu, perlu difikirkan matlamat dan semak semula setiap hari. Contoh dia, matlamat diri adalah untuk menjadi seorang staff ataupun pekerja yang rajin dan dapat menyiapkan sesuatu kerja atau tugasan itu dalam waktu yang diberikan. Oleh demikian, dalam penyiapan kerja ataupun task itu, usaha atau mulakan kerja ataupun tugasan yang paling penting dahulu, dan perkara ini saya tak langsung dapat membantu untuk capai ataupun untuk achieve kepada matlamat yang telah ditentukan sebelum ini. Poin yang kedua pula, poin yang kedua pula adalah cipta tempat kerja yang selesa. Cipta tempat kerja yang selesa. Lebih bersih dan kemas tempat kerja itu maksudnya lebih mudah untuk kita memulakan kerja. Perlu cari masa, cari masa dan ambil masa juga untuk kemas tempat kerja kita. Pastikan semua peralatan, kelengkapan yang akan digunakan semasa bekerja berada di kawasan kerja kita. Itu poin dia yang kedua. Poin yang seterusnya, iaitu poin yang ketiga adalah cipta tarikh akhir bayangan. Kita cuba create kita punya due date sendiri. Kaedah ini adalah untuk memberikan tekanan kepada diri sendiri, cuma tekanan yang sedikit dan tekanan yang berupa positif. Dengan kita memberikan tekanan kepada diri sendiri, dengan kita berikan tekanan kepada diri sendiri, kita dapat menyelesaikan lebih banyak tugasan ataupun lebih banyak kerja dengan lebih baik dan lebih cepat, dan pastinya menjadi orang yang ataupun seseorang pekerja yang berprestasi tinggi. Maksud dia begini, bayangkan pada suatu hari kita menerima task ataupun tugasan yang mendadak, dan keesokannya ataupun pada esoknya kita diarahkan bekerja di luar kawasan selama tempoh 1 bulan. Dan dalam situasi ini, apakah yang perlu kita lakukan sebelum kita pergi berada di luar kawasan ataupun pergi untuk menyiapkan kerja yang outstation itu? Jadi saya tak langsung kita bayangkan begitu. Jadi kerja yang sedia ada pada hari ini, pada ketika ini, kita perlu selesaikan dengan kadar segera, tidak perlu bertangguh. Jadi oleh itu, dalam poin yang ketiga ini, cuba cipta tarikh akhir bayangan itu sendiri. Kita create sendiri. Cuma saya nak sedikit penambahan. Kalau katakan sesuatu task ataupun kerja itu memang telah ada dia punya due date dia sendiri, kita boleh juga cipta bayangannya. Maksudnya begini, katakan tempoh masa yang diberikan adalah 5 hari. Jadi kita cuba createkan, kita andaikan sendiri bahawa yang hari keempat itu adalah merupakan hari terakhir untuk kita siapkan. Jadi kita lebihkan awal lagi. Boleh juga begitu. Jadi tak ada masalah. So yang ketiga tadi, poin yang ketiga, cipta tarikh akhir bayangan. Poin yang seterusnya, iaitu poin yang keempat. Poin yang keempat, dan poin yang terakhir yang saya akan sharekan dalam Eat That Frog ini, ulasan buku, adalah jangan buang masa. Jangan buang masa.
Apabila satu tugasan itu telah kita tetapkan ataupun kita setkan dia punya keutamaan dia, okey, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi lain-lain perkara yang tidak berkaitan, okey, kita perlu untuk abaikan saja. Jadi lain-lain perkara yang tidak berkaitan itu, okey, adalah sesuatu yang merupakan perkara yang kurang penting berbanding dengan tugasan nombor 1 kita, nombor 2 kita, nombor 3 kita dan nombor 4 kita. Perlu untuk ditegaskan adalah disiplinkan diri, okey, supaya melakukan tugasan yang paling penting sekali tanpa henti dan sehingga selesainya tugasan tersebut. Dan tabiat ini, okey, tabiat ini kalau kita amalkan, okey, dia akan dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan tugas dapat diselesaikan dengan lebih baik dan lebih berkualiti tinggi dalam jangka masa yang singkat ataupun dalam jangka masa yang telah kita tentukan. Jadi poin yang keempat di sini yang penting adalah jangan buang masa. Lihat balik, ikut balik prioriti ataupun keutamaan yang telah kita tentukan. Okay. Dan sekian saja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat apa yang telah di-sharekan tadi, dan jangan lupa untuk subscribe, okey. Tekan butang subscribe bagi mendapatkan maklumat dan video-video saya yang terkini. Sekian, terima kasih.